kita buat. Okey, bagi remaja yang dilema cinta saat ini, teringat, tersyok, terindu kat siapa-siapa, ya, kita kena pause, fikir bagaimana si dia menawarkan cinta pada kita, ataupun bagaimana kita menawarkan cinta kepada si dia. Adakah ia menghampiri redha ataupun menghampiri murka Allah? Adakah kita pilih jalan takrabuz zina atau kita pilih jalan yang menjauhi zina dan memuliakan wali, muliakan keluarga, ya, dan meraihkan adat-adat yang tak bercanggah dengan syariat? Kita ada cara kita. Mungkin pada ketika ini ada suara hati remaja yang berbisik, ya, Kak Syarha, kami dah besar, kami tak suka dikongkong-kongkong ni, kami mahukan kebebasan, bercinta ni bukti yang kami ni dah besar. Matang, dewasa, ya. Ia tanda kebebasan. Tak semua, ya, adalah seorang dua yang mungkin rasa macam ni. Baik, remajaku sayang, akak faham, remaja mana sekalipun mereka sukakan kebebasan. Ia fitrah manusia yang normal. Dekatkan hatimu, dik, meskipun telingamu jauh. Akak nak kongsikan tip untuk menjadi remaja yang benar-benar bebas. Tipnya ialah hanya dengan meletakkan Allah nombor satu dalam hidup, kita bebas daripada segala bentuk penghambaan kecuali kepada Allah yang menciptakan. Ini makna kebebasan sebenar, bukan dengan merantai diri kita dengan cinta makhluk, dengan seseorang individu, hingga kita terkongkong, tak boleh nak buat, tak boleh nak bebas buat apa yang Allah suka, tapi terpenjara kena buat apa yang si dia suka. Cuba kita ubah kembali makna kebebasan yang kita inginkan itu. Kita rujuk wahyu ke, kita rujuk kata hati kita. Hanya dengan meletakkan Allah nombor satu dalam hidup, kita bebas daripada penghambaan kepada makhluk. Meskipun cinta makhluk itu penting, tapi bukan cinta makhluk nombor satu. Kita buat baik dengan makhluk, kita cintai makhluk hanya semata-mata sebab nak dapatkan redha Khalik, pencipta makhluk. Baru hidup kita tenang, hidup kita terarah, hidup kita ada kaedah, hidup kita tak terseksa nak menangis, kecewa sebab putus cinta, sampai ada yang sanggup potong urat nadi dia, terjun bangunan, minum racun dan sebagainya. Na'udzubillah. Ini orang-orang yang tak kenal mana cinta alat, mana cinta matlamat. Subhanallah, ini soalan daripada jiwa yang hajatkan jalan mujahadah, jalan berjihad melawan nafsu dia. Soalan yang sangat baik saya kira. Memang ya, selagi Allah pinjamkan nyawa kepada kita, perjuangan untuk kita tahan keinginan-keinginan yang tak sepatutnya, ataupun kita uruskan keinginan-keinginan itu dengan jalan yang sepatutnya, tak akan pernah berhenti sehinggalah saat kita balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang keinginan nafsu kita nak uruskan cinta secara ikut suka hati kita, saya kira panduan ataupun cadangan ataupun petunjuk daripada Nabi kita sangat menarik, ya. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kamu dah mampu, ya, al-ba'ah dekat situ ulama tafsirkan sebagai mampu bagi nafkah zahir, ada yang kata mampu bagi nafkah batin, ada yang kata kedua-duanya sekali, ya, maka bernikahlah. Tapi kalau tak mampu buat apa? Berpuasa. Dan kalau kita tengok falsafah puasa, dia memang nak melatih hidup kita ini, la'allakum tattaqun, supaya kamu ini bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Sebab kita berpuasa, tahan diri dari makan bukan sebab tak ada makanan, bukan sebab makanan dicatu ke apa ke, tak. Kita memilih untuk menahan sebab kita takut kepada Allah. Itu tarbiyah yang sangat penting daripada Allah untuk bina jiwa bertakwa dalam hidup kita.
kita memilih pilihan-pilihan dalam hidup kita ini atas dasar takut kepada Allah. Kita mampu berkata yes ataupun no dalam sesuatu pilihan-pilihan dalam hidup. Sama juga ya, bila nafsu kita menarik kita untuk buat pilihan-pilihan yang tak bagus, yang Allah tak redha, maka kita cuba didik nafsu itu dengan banyakkan berpuasa kalau belum nikah, ataupun kita tambahkan lagi ilmu, dan ilmu itu insya-Allah akan memberi cahaya baru, memberi kegagahan baru untuk kita bertindak secara ada panduan. Itu dia, terima kasih Ustazah menjawab persoalan daripada rakan kita Taufik. Dan malam ini sebenarnya kita dah pun sampai di penghujungnya untuk cinta alat dan cinta matlamat. Mungkin kata-kata akhir daripada Ustazah untuk berkongsi berkenaan dengan cinta alat dan cinta matlamat ini, semoga terpandu adik-adik kita, rakan-rakan saya di luar sana. Semoga mereka dapat terus merasai nikmatnya cinta itu, lebih kepada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustazah. Sidang pendengar yang saya muliakan sekalian, ada janji hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tercinta kita semua. Baginda bersabda, ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari yauma la dhilla illa dhillih, pada hari tiada naungan selain daripada naungan Allah. Antaranya rajulun, seorang lelaki. Perempuan pun ya juga ya DJ Faiz, sebab Islam ni untuk lelaki dan perempuan. Lelaki cuma wakil kata ganti nama di sini. Rajulun da'athu mar'atu, dipujuk wanita. Perempuan pula diurat lelaki. Zatu mansabin, punyai kedudukan, wa jamalin, ada kecantikan, ada kehandsoman. Faqala, orang itu berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Subhanallah, kalaulah kita dipayungi Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi sekalipun, dah kembang kempis hidung ni bangga. Jalan kepala mungkin mendongak ke atas sebab gembira sangat. Ini kan pula dinaung Allah yang maha besar. Syaratnya, jom jadi generasi menjauhi zina. Katakan kepada setiap godaan itu, inni akhafullah, aku takut kepada Allah sesungguhnya. Bagaimana kita nak mencintai orang lain kalau kita tak mencintai diri sendiri? Bagaimana pula kita nak mencintai diri sendiri kalau kita tak mencintai Allah? Kita datang dari Allah, akan pulang kepada Allah. Hidup atas dunia ni sebab kita nak laksanakan agenda Allah. Jom balik buat kerja belakang, tambahkan ilmu. Ampun maaf, salah silap ya, tolong doakan saya. Saya sayang kalian semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita jumpa di Telaga Kautsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.